Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia umur kita dan diberikan kesihatan yang baik. Dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini yang mudah-mudahan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan berterusan usaha kita di dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung siri kuliah pengajian kitab Bahrul Mazi juzuk 17. Masih lagi dalam bab yang ke-22. Bab yang ke-22, Bab ma jaa fil qanaah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tidak tamak dan loba, bahkan rasa cukup pada apa yang ada. Kita sambung pada muka surat 163, masalah 89. Harta dalam Baitul Mal itu bolehlah diambil, orang-orang rakyat ambil. Maksud bolehkah diambil harta yang ada di dalam Baitul Mal. Baitul Mal ni apa? Dia daripada perkataan bahasa Arab Baitun dengan Al-Mal. Baitun makna rumah, Mal harta, rumah harta. Itu kalau terjemahan huruf harfan biharfin, rumah harta. Jadi kalau dalam bahasa kita secara ringkas, istilah moden hari ini kita sebut institusi keuangan ataupun Baitul Mal, dikenali sebagai perbendaharaan negara. Itu Baitul Mal. Jadi secara istilah untuk kita nak faham perkataan ataupun istilah Baitul Mal ini, tuan-tuan sekalian, dia adalah satu institusi kewangan dan pengurusan harta dalam Islam yang mentadbir dalam pelbagai sumber seperti dana zakat, harta wakaf, cukai, dalam bahasa Arab sebut kharaj, dan juga jizyah, cukai ini, dan lain-lain sumber yang dikumpul dan digunakan
untuk kepentingan masyarakat dan negara. Itu diletakkan di dalam tempat itulah. Dan institusi kewangan ataupun Baitul Mal ini belum wujud secara formal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun institusi kewangan mula wujud secara tidak rasmi apabila masjid dijadikan sebagai pusat pentadbiran dan menguruskan hal ehwal ibadat dan kemasyarakatan. Sehingga kita lihat pada zaman Allahumma shalli ala Muhammad, pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan menjadi meluas pula pada era khalifah pemerintahan Islam Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, apabila perluasan wilayah baru yang dikuasai banyak mendatangkan perubahan yang memerlukan kepada kebijaksanaan, sehinggalah fungsi harta yang diperolehi ketika itu dimanfaatkan untuk bayar gaji pekerja, membiayai pembiayaan negara, menjana pembangunan ekonomi dan sebagainya. Itu yang kita sebutkan sebagai Baitul Mal ataupun sejarahnya. Persoalan, bolehkah, dia kata, bolehkah orang mengambil harta daripada Baitul Mal? Kata Qastalani dalam syarah Al-Bukhari, pada sepotong hadis dalam masalah 88, dalam masalah 88 menunjukkan bahawasanya tiada mustahak seseorang sesuatu daripada Baitul Mal itu melainkan dengan pemberian ataupun berian imam. Maka jika seorang daripada rakyat itu tidak mahu menerima pemberian imam, imam nak bagi, tapi dia tak nak terima daripada harta Baitul Mal, maka tiada pula boleh dikerasi seseorang menerimanya. Mana kita tidak boleh paksa untuk dia terima. Ini jaranglah berlaku yang ada ni, paksa minta sampai boleh. Bukan paksa untuk menerima. Berdasarkan kepada hadis sahabat yang bernama Hakim bin Hizam yang kita telah baca dahulu, bila Allahumma shalli ala Hakim kata, faqultu ya Rasulullah walladhi ba'athaka bil haqq la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqa dunya. Kata Hakim bin Hizam, dia kata, wahai Rasulullah, demi Tuhan yang membangkitkan engkau menjadi pesuruh Allah, tiada hamba kata sedikit dan tidak hamba minta tambah apa yang beri akan seorang sesuatu kemudian daripada Tuhan hamba hingga hamba meninggal dunia. Hadis yang lalu menjelaskan tentang Hakim bin Hizam ini, bila dia minta dekat Nabi, Nabi bagi. Bila dia minta dekat Nabi, Nabi bagi. Dia minta lagi, Nabi bagi. Sehinggalah bila Nabi memberi satu pesanan yang menyebabkan Hakim bin Hizam ini terkesan dengan kata-kata ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut kepada Hakim bin Hizam, ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwah, faman akhadhahu bisaqawati nafsin burika lahu fih, waman akhadhahu biishrafi nafsin lam yubarak lahu fih, wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba'. Bila Nabi Hakim bin Hizam minta kepada Nabi, minta Nabi bagi, sehinggalah Nabi memberi satu pesanan kepada Hakim bin Hizam, wahai Hakim, Nabi kata, inna hadzal mal, sesungguhnya harta ini khadiratun hulwah, harta ini seperti semacam buah-buahan yang hijau, rupanya lagi manis rasanya, sangat suka dan gemar nafsu kepadanya, dan loba tamak ia, nafsu suka kepada
benda perkara tersebut. Tapi Nabi kata apabila ada sesuatu hijau hidup ini pun sudah cenderung nafsu kepadanya, apatah lagi apabila berhimpun elok rupa dan rasa, manis rasa, maka hendaklah kamu mengambil dia dengan memelihara muka daripada malu dengan sebab dinampak orang kamu loba dan tamak. Jadi kalau kita ambil sekadar keperluan, itu maksud qanaah, sekadar keperluan dan rasa cukup dengan apa yang ada, tak lebih-lebih. Kalau kita lebih-lebih, lam yubarak lahu fih, tidak akan diberkati. Seumpama Nabi kata seperti orang yang makan, dia makan tapi tak pernah kenyang, tak pernah cukup. Makan, orang lain tambah 2 pinggan dah kenyang, dia 3-4 pinggan tak tambah-tambah, tak kenyang-kenyang lagi. Sebab apa? Sebab dia makan sekali 6 pinggan pun tak kenyang. Maknanya tak pernah cukup. Seumpama orang yang makan, kalladhi ya'kul wala yashba'. Seperti orang yang makan tapi tak pernah kenyang. Selepas daripada nasihat Nabi ini, Hakim dia dah bertekad, apa nak jadi lepas ni, siapa pun nak bagi apa-apa pemberian dekat dia, dia takkan terima. Itu masalah kita bincang tadi. Walaupun Allah SWT, bila dia tak terima, kita tak boleh memaksa untuk dia terima tadi. Itu dia tak bagi. Maka tiada pula boleh dikerasi seseorang menerimanya. Tak boleh paksa dia kalau dia tak mahu. Kata rawi lagi, falam yarza'u hakimun ahadan minan nasi syai'an ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tufiyah. Maka tiada mahu mengambil hakim akan sesuatu daripada seorang dari manusia kemudian daripada Rasulullah SAW sehingga dia wafat. Tuan-tuan, bila dia dah bertekad, dia azam, siapa pun nak bagi apa saja pemberian kepada dia, dia takkan terima dah. Dia tak terima tu sampai bila? Sehinggalah dia wafat, sehingga dia meninggal. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis sahih. Masalah, minta sedekah itu tidakkah harus ia? Apa hukum minta sedekah? Kita pergi minta sedekah, duduk tepi jalan, bawa tabung. Hukum minta sedekah tu apa agama kita? Kata Qastalani di dalam Irsyadus Sari, telah berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah ittifaq, yakni telah sepakat ulama atas tegah minta sedekah bagi yang tidak kerana darurat. Mana saya saja minta, bukan keperluan, sajalah, saja minta. Bawa apa? Jual tisu sambil minta sedekah, bawa satu tongkat, pakai spek mata hitam, kan, minta sedekah. Kita pun bagi. Lepas bagi, kita tengok dia nak lintas jalan tadi, dia buang spek mata hitam, tongkat pun dia tak tepi, dia lintas jalan terus. Rupanya tak buta. Dan itulah keajaiban sedekah. Dapat duit celik terus mata, tuan-tuan. Itu jangan buat main sedekah. Orang yang buta boleh jelek, kan? Saya tengok kadang bila kita singgah tempat makan, minum, hak jenis main menega ni lah. Dia main menega macam mana? Jenis orang ni macam-macam. Kadang ada hak jenis tu lah, dia main bawa, dia bawa buat buta, dia bawa main orang OKU, macam-macam jenis kita jumpa. Bawa meja keropok, kerepek, apa macam-macam lah. Ada hak bawa tu, tak cakap banyak, tak cakap, boleh main tak atas meja, lepas tu dia pergi kat orang lain pula, jenis tu pun ada. Dia tak cakap apa, nak beli ke nak dia tak atas meja kita, tak, lepas tu dia pergi belah, pergi jalan depan tu pula, kita tak. Anak kita pun kena nak ambil, maka jangan, ni tak beli, tak bayar lagi lah. Kita pun tak mau beli. Kalau benda dah ada dah, kita tak beli lah. Tapi yang syok tu dia main tak tu, tak. Dia senyum kat kita. Kita ingat senyum nak bagi, kan. Dia tak tu, dia jalan pergi depan pula, kan. Dia tak ada 3 tempat meja lah. Dia tak tu masuk, kita ni kena perangkap, bukan nak kena beli kah? Kita dalam jual beli ni, kita pun tak boleh paksa orang beli benda hak kita ni, bukan boleh paksa. Dalam muamalat, kita tak boleh paksa orang beli barang yang kita jual, kan.
Promosi boleh, tapi paksa dia beli tak boleh. Kan? Beli juga. Wah, kan. Kita tak boleh paksa orang beli. Baik, jadi bila banyak meminta, banyak minta sedekah. Kalau dia kata tidak kerana darurat tu lain lah. Kan? Kes-kes yang tertentu lah. Tapi saya saja nak minta, tak boleh. Dan telah bersalah-salahan ashab kita Syafi'i pada masalah orang yang kuasa ia berusaha dan mencari rezeki dengan apa kerja yang harus atas dua wajah. Maka yang lebih asah daripada kedua kaul pendapat itu ialah haram ia meminta sedekah kerana berdasarkan kepada zahir hadis seperti yang di atas itu. Saya saja minta tak boleh. Dan pendapat ataupun kaul yang keduanya halal. Bolehlah. Halal tadi maksud serta makruh tapi ada 3 syarat. Boleh juga halal tapi hukum dia jatuh makruh serta makruh dengan 3 syarat. Syaratnya apa? Pertama, tiada menghina ia akan dirinya. 1. Dan tiada melampau-lampau pada meminta. Oh, tak boleh nak paksa. Minta nak juga tarik baju kawan tu pi berebut ni. Tak boleh paksa. Dan tiada menyakiti orang yang kena pinta. Kan? Orang yang kena pinta. Dia mai pau kita lah. Dia mai minta tu. Kan? Dia menyakiti pula. Dia kata macam, tengok rumah besar, tapi kedekut macam Haji Bakir lebih-lebih kedekut ni kata. Oh, nampak tak? Dah orang tak bagi dekat hang sudah, hang duk pergi kata dekat orang tu siapa? Kan? Jangan ada macam tu. Kena ada 3 syarat ni. Maka jika luput salah satu daripada 3 syarat ini, maka haram hukumnya dengan ittifaq para ulama. Dan sungguh dimisalkan oleh Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-A'rabi dengan wajib minta sedekah itu pada orang yang jadi murid sufi pada awal jadinya. Oh, ada pendapat pula. Tadi kata tak boleh, haram. Ni wajib minta sedekah. Kita dengar, wajib pula minta sedekah. Macam mana ni? Ni dalam kes satu orang murid sufi, murid yang sufi pada awal jadinya, dia belajar baru nak jadi murid yang sufi ni, maka perkataan Ibnu Arabi itu dilawan oleh Al-Iraqi. Kata Al-Iraqi, tidak boleh dinamakan wajib atas minta sedekah murid sufi pada awal kerjanya, kerana dia kata hanya telah berlaku adat guru-guru sufi itu pada melatih perangai murid-muridnya. Nak latih tu, nak tengok perangai anak murid ni. Yang awal mula masuk sufi itu dengan memperbuat meminta sedekah. Supaya apa? Bila dia buat minta sedekah ni, supaya pecah dan hina rasa diri mereka itu apabila adalah yang demikian itu memperbaik akan diri yang kena latih. Maka adapun wajib pada syarak itu, maka iaitu tidak sekali-kali. Dan pada hadis Ibnu Al-Firasi daripada barang yang diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, annahu qala ya Rasulullah as'al, faqala la in kunta sa'ilan wala budda fas'adis salihin. Bahwasanya berkata, ya Rasulullah, meminta sedekah ke hamba? Bolehkah hamba nak minta sedekah? Faqala la. Maka Nabi kata, jangan. Nabi kata, tak boleh. Dan jika kamu nak minta juga, jika ada kamu tidak boleh tidak minta sedekah, maka minta olehmu akan orang yang saleh. In kunta sa'ilan, sekiranya kamu nak minta juga, maka tidak dapat tidak, mintalah kepada orang-orang yang saleh. Maksudnya ialah orang-orang yang berharta tiada menahan akan apa-apa yang wajib atas diri mereka itu, dan sesungguhnya tiada tahu mereka itu akan orang yang mustahaknya lain daripadanya. Maka apabila diketahui mereka itu dengan pinta orang yang berhajat,
nescaya diberi mereka itu akan apa yang wajib atas mereka itu daripada hukuk hak-hak Allah, atau dikehendaki dengan orang soleh itu orang yang diberikan doanya dan harapkan mustajab doa dia. Itu. Maka sekira-kira harus meminta sedekah itu, maka jauhkan daripadanya pinta dengan melampau-lampau. Dan kalau kata boleh minta, jangan duk lebih-lebih sangat. Jangan duk melampau-lampau. Dan meminta dengan wajah Allah, kerana hadis di dalam Mu'jam Al-Kabir daripada Abu Musa dengan isnad yang hasan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal'unun man sa'ala biwajhillah. Wa mal'unun man sa'ala biwajhillahi wa ma famana'a sa'ilahu ma lam yas'al hajran. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda, ia dilaknat akan orang yang meminta sedekah kerana Allah Ta'ala, dan dilaknat akan orang yang kena pinta dengan kerana Allah, lalu tidak diberinya apa suatu akan orang yang meminta selama tiada ia meminta dengan pintaan yang keji. Tuan-tuan, kita dah baca hadis, agama suruh kita banyak memberi daripada banyak menerima. Nabi sebut dalam hadis, al-yadul ulya wal yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Maknanya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Baik. Masalah, bala fakir itu lebih senang sabarnya daripada bala kaya. Dalam hidup ni ada ujian senang, ada ujian susah, ada ujian kaya, ada ujian miskin. Tapi ujian miskin, fakir itu lebih senang sabarnya kalau nak dibandingkan dengan ujian ataupun bala kaya. Maka ini satu perkara yang tiada payah diuji. Bahkan patut ambil percaya dan timbang dengan fikir yang baik saja. Ambil percaya itu ialah percayakan seperti yang di dalam hadis, bahwasanya senang sabarkan bala fakir daripada bala kaya itu, dan timbang dengan fikir itu, padahal bala fakir itu bagaimana rupanya dan bala kaya itu bagaimana rupanya, kemudian padukan dengan barang yang telah berlaku, nampaklah bala fakir itu lebih senang sabar atasnya daripada bala kaya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala uji kita, susah pun ujian, senang ataupun kaya pun ujian. Tapi ujian kaya lebih berat dan lebih susah untuk kita nak hadapi. Tuan-tuan, susah ialah kita tak ada harta macam orang ni, tak kaya lah. Satu orang tu dia kaya. Kita bila tak kaya, kita ada masa banyak boleh buat ibadat, ada masa banyak boleh datang solat berjemaah, boleh baca Quran. Ujian orang yang kaya belum tentu dapat datang ke masjid, belum tentu dapat datang ke surau. Bukan kata semua macam tu, tapi selalunya ujian kekayaan ini yang akan menghanyutkan manusia. Tak sempat solat berjemaah, sibuk mesyuarat, solat 5 minit lagi nak habis waktu solat, baru nak solat. Nampak tak? Dengan urusan akhirat bab agama ni, kita jadi lambat, kita lewat-lewatkan. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abdurrahman bin Auf qala ubtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid-dharra'i fasabarna. Diriwayatkan hadis ini daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya hartanya. Ini jutawan Islam. Siapa dia jutawan Islam? Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi ada yang kaya. Sahabat Nabi yang kaya antaranya ialah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu katanya, kena bala kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesusahan dan kesempitan. Mana Allah Ta'ala uji Nabi dan para sahabat.
Diuji dengan kesusahan, bidharra makna dengan kesusahan, dengan kesempitan. Lalu apa yang mereka buat? Fasabarna, lalu kami sabar daripada ujian bala tersebut. Itu je. Orang beriman dapat ujian sabar, dapat nikmat bersyukur. Itu. Dapat nikmat syukur pada Allah, dapat ujian, bala dan sebagainya, dia bersabar. Ini orang yang beriman. Thumma batulina bisarra'i ba'dahu falam nasbir. Ini bukti ni. Sahabat kata apa? Kemudian kena bala kami dengan kesenangan dan kelapangan. Kemudian daripada wafat, yakni wafat Nabi SAW, maka tiada sabar kami di atas bala kesenangan itu. Tadi waktu Allah Ta'ala uji dengan kesusahan, boleh sabar. Sahabat kata, fasabarna, kami sabar. Bila Nabi wafat, bila Allah Ta'ala uji mereka dengan kesenangan, dengan kelapangan, kemudian bila Nabi wafat, sahabat tadi kata, falam nasbir, maka kami tidak mampu untuk bersabar di atas bala kesenangan itu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan. Baik. Masalah bala fakir miskin itu bagaimana? Jadi tadi kita sebut ada dua lah ujian bala tadi, bala fakir, susah dan senang atau kaya. Apa yang dimaksudkan dengan bala miskin? Miskin tu bagaimana? Sesungguhnya fakir itu ialah orang yang tiada berharta, menutup kadar hajatnya yang lazim. Itu maksud fakir. Maksud fakir. Maka ada fakir miskin itu tidak ada apa suatu dalam tangannya, sama sekali seperti yang berlaku pada setengah sahabat Nabi SAW. Dah kalau kata fakir miskin jadi kita teruk, tak ada apa lah. Tak ada apa. Fakir miskin. Fakir miskin. Seperti mana yang berlaku pada setengah sahabat Nabi SAW yang berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Menurut Nabi SAW, maka tinggal segala harta dan rumahnya yang di Mekah itu menjadi fakir miskin di negeri orang. Sahabat bila hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, ada sahabat yang ada harta, yang kaya, tapi bila buat keputusan berhijrah, hijrah ni takkan nak bawa semua harta benda tadi, tuan-tuan sekalian. Nak usung semua, nak bawa apa? Katil, nak bawa aircon, nak bawa dapur, tongges. Zaman dulu tak ada tongges lah. Jadi takkan semua tu nak bawa harta benda tadi. Jadi tinggalkan segala-galanya di kota Mekah. Sahabat yang kaya raya, yang kita sebut memang ada harta waktu di Mekah, tapi bila berhijrah dengan Nabi SAW, tak ada apa. Sahabat Nabi, kita baca kisah sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi satu hari duduk dalam masjid dengan sahabat. Tiba-tiba masuk Mus'ab bin Umair dalam keadaan bajunya bertampung-tampung. Bila Nabi melihat Mus'ab, Nabi menangis kerana mengenangkan nasibnya dan mengenangkan kehidupannya waktu di Mekah. Satu orang yang kaya, ibunya memewahkan dia. Satu orang yang kaya, yang harum. Orang Mekah yang harum, dia pakai perfume yang wangi, tuan-tuan. Kalau dia jalan, orang tahu ini Mus'ab jalan ni bau wangi. Itu dikenali orang yang sangat tampan, segok, wangi, orang yang kaya. Tapi bila berhijrah pergi ke Madinah, bila hijrah dia tinggalkan segala-galanya. Bukan tinggal, bila ibunya tahu dia ikut Nabi, bantuan keuangan tadi ditarik balik. Jadi susah, tak ada apa. Kan ibu dia memewahkan dia, bagi bantuan itu ni. Bila dia ikut Nabi, Nabi tengok dia masuk dalam masjid dalam keadaan baju bertampung-tampung, tuan-tuan sekalian. Sehingga Allahumma salli ala Muhammad,
Abdul Rahman bin Auf, bila khadam nak hidangkan makanan, dia menangis. Khadam dia kata, wahai khalifah, kenapa engkau menangis? Abdul Rahman bin Auf, dia kata, aku mengenangkan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kan, dulu dia kaya, bila hijrah jadi susah, memilih kehidupan akhirat. Tuan-tuan, sehingga detik kematiannya, Sayyidina Mus'ab, kain kafan tak cukup, kain tak cukup nak balut. Bila ditutup mukanya, nampak kaki. Bila ditutup kakinya, nampak kepalanya. Tuan-tuan boleh bayang. Begitulah sahabat Nabi SAW. Ada yang fakir, miskin, susah. Bila berpindah hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, mereka ikut Nabi SAW. Maka mereka tinggal segala harta yang mereka miliki di kota Mekah, dan rumah tangganya yang di Mekah itu mereka menjadi fakir miskin di negeri orang. Kaya tu di kampung sendirilah, jadi miskin pergi di tempat orang jadi miskin. Jadi miskin. Dengan menanggung beberapa bala kefakiran itu, terkadang kelaparan maka itu dengan Nabi SAW beberapa hari tiada jumpa makan. Allahu Akbar. Kita tiap-tiap hari jumpa makan, tuan-tuan sekalian. Saat lagi lepas Isyak pergi kena roti nancis dengan ayam tanduri pula dekat kedai bawah. Makan. Dia nak, tuan-tuan sekalian, teh tarik. Pagi tadi teh tarik dah. Malam kena teh tarik lagi. Kan? Tahun depan potong kaki. Sebab apa? Teh tarik setiap hari. Doktor duk pesan dah tu, tak pernah insaf-insaf juga. Ji, minum manis ni kurang sikit Ji. Okey, insya-Allah. Kan? Dia insya-Allah dia di mulut. Kan? Tapi esok dia pergi hentam juga. Kan? Dia kata pantang tengok kena dulu makan ubat nombor 2. Itu hak jenis tak lama dah tu. Hak jenis tak lama dah tuan sekalian. Jadi kita ni ada sedia makanan, tak cukup yang dekat kedai. No, dalam rumah, dalam store, dapur, dalam peti buka peti jatuh habis makanan. Banyak sungguh tuan sekalian. Peti pula hak jenis 2-3 pintu. Orang pun boleh masuk duduk dalam tu. La ilaha illallah. Ni nak masuk Ramadan. Kita pergi mana? Ni nak buat persiapan Ramadan. Beli siap-siap lah. Bagi kat bawah tu je, kat Zagi Fresh. Dia pergi borong semua. Dia pergi beli lauk. Dia pergi beli apa sayur apa semua tu. Sumbat dalam peti bekalan untuk sebulan, ustaz dia kata. Sebulan bekalan untuk nak makan. Nak makan banyak mana sangat. Lagi surau pun nak buat iftar juga. Lagi-kali tak masak. Nampak tu sekalian? Jadi makanan kita ni banyak. Sahabat dulu berhari-hari tiada jumpa makanan. Bukan tak ada makanan. Sekarang bukan makanan tu sikit ke apa. Tak jumpa makanan. Tak ada makanan. Gitu. Dan di dalam fakir itu dihimpit oleh musuh. Datang memerangi dan datang sakit. Dalam keadaan dah tak ada makanan. Nu nak kena pergi perang berjihad pula. Musuh duk main kacau, Allah Ta'ala uji. Sakit pula dalam keadaan dah tak jumpa makanan. Dan berbuat macam-macam ibadat dan amal yang tiada berputus pahalanya. Kita tuan-tuan tak makan tak larat. Ji, kenapa tak solat tarawih? Buat makan sikit sangat tadi tak larat. Habis kalau makan banyak larat lah. Makan banyak pun sama juga. Letih tak larat. Banyak sangat makan tadi tak larat buat tarawih. Jangan kata 20, 8 pun belum tentu habis. Sama ada tuan-tuan. Tak makan pun tak larat. Hang makan banyak pun tak larat. Sama juga apa yang kita larat. Tuan-tuan sekalian. Kan? Tak makan pun kita tak larat. Macam-macam alasan kita bagi. Sahabat dulu susah tuan sekalian. Maka maklum jua seorang yang tiada berharta itu apa sesuatu perkara yang hendak diperbuat. Jadi gendala ia apabila adalah perkara itu bersangkutan dengan harta. Maka seperti zaman kita ini, apabila seseorang itu bernama fakir dan tiada berharta, susahlah ia tiada sampai dicapai memperbuat apa yang bersangkut dengan harta itu. Sekiranya fakir itu hendak pergi menuntut ilmu, kenalah ia susah berjalan kaki dan tidaklah dapat ia naik kereta kerana berhajat kepada harta. Dan jika orang itu
banyak anak serta tiada berharta, maka susahlah ia mencarikan nafkahnya dengan penat lelah. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian, kalau zaman kita hari ini, kalau nak pergi menuntut ilmu, ada orang yang susah, dia kena berjalan kaki. Hari ini mudah, alhamdulillah, kita tengok budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah, naik motor suku dah lah ni tuan-tuan sekalian. Batok elok semua kan. Suku Syekh. Kita dulu zaman tuan-tuan dulu, tengok zaman kita mengaji dulu tuan-tuan sekalian, motor pun tak ada, berjalan kaki, naik basikal. Tuan-tuan sekalian, hari ni budak hari ni canggih-canggih dah, subhanallah. Jadi nak kena ada harta duit lah. Sebab apa? Nak beri nafkah pada anak-anak bini, keluarga kita, kena ada duit. Dan mahu jadi tinggal amal ibadah. Tetapi banyak orang fakir itu boleh sabar. Dia boleh sabar walaupun susah. Ini tak susah. Orang asli dalam kampung kita nak pakai iPhone, tuan-tuan. iPhone orang asli. Kita kata orang asli tu kan, canggih lah kan. Rumah pakai satelit, tuan-tuan sekalian. Sabar segala susah yang demikian itu serta mahu menurut apa yang disuruh Tuhan. Jadi senang. Tak fikir tentang soal banyak harta, duit pun tak ada banyak dalam bank, tak fikir susah tu. Duit ni, harta ni bila ada banyak, kita nak kena jaga dia, betul tak? Tapi tuan-tuan, ada ilmu, ilmu tu akan jaga kita. Tak ada orang pergi bank nak simpan ilmu dalam bank, tak ada. Orang simpan duit. Sebab apa? Duit, harta kita nak kena jaga. Lagi banyak lagi kita nak kena simpan, nak kena jaga dia. Letak simpan duit dalam bank. Kalau dalam rumah simpan, letak peti besi. Ambil serban, tutup macam Haji Bakil tu, tuan-tuan sekalian. Tahu tak Haji Bakil? Bila orang datang rumah dia ambil kain serban, dia tutup kat peti besi tu. Takut orang nampak kan. Walaupun dia tu memang Haji Bakil. Haji kedekut. Baik. Bahkan kebanyakan orang yang fakir miskin itulah yang lembut hati, menjunjung suruh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebab apa? Ada masa banyak boleh buat ibadat, boleh datang solat berjamaah, boleh baca Quran, boleh itu masa dia banyak boleh buat ibadat. Tu ujian bagi orang yang susah. Yang susah tu ujian. Tapi dia ada banyak masa boleh buat amal ibadat. Baguslah. Kalau susah kan, susah satu, tapi alhamdulillah amalan dia jaga. Ada orang yang dah lah susah, sombong belagak, tak sembahyang pula, lagi tak ada apa. Hang dah susah, tak ada apa. Tak kaya, tak sembahyang pula, lagi teruk. Dan siap pasang angangan, aku kalau kaya dapat duit macam ni, aku nak buat macam dia tu lah. Boleh pergi genting Highland, tu dia punya niat dia tu. Niat tu dah karut dah. Hamba tadi ada orang yang miskin dan dia beramal soleh, banyak amal ibadat dia, dan dia kata kalau aku kaya, aku nak pergi masjid, aku nak sedekah. Niat tu baik dah. Ni dah lah miskin, tak ada apa, niat tak elok pula. Nak pergi cuti, nak pergi genting Highland, nak pergi buat maksiat itu ni, dah tak ada apa dah satu. Kemudian duk pergi pasang niat tak elok. Yang orang kaya tadi ada duit, padahal paling kurang dia boleh rasa nikmat dunia tu, walaupun esok dia nak melingkup ke sana, paling kurang dia rasa nikmat tadi. Hang tu dah miskin, duit pun tak ada, duk pergi buat niat jahat pula. Habis binasa kedua-dua, tuan-tuan sekalian. Ini antara jenis-jenis manusia yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya kira sekadar itu saja. Insya-Allah kita akan sambung pada siri kuliah akan datang pada masalah bala kaya dan kesenangan itu bagaimana. Tadi kita sebut tentang bala miskin, bala fakir miskin. Nanti kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan bala kaya dan kesenangan itu bagaimana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam syurga-Nya nanti insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah taala, mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.